Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Rosrani bin Tahir, nombor matrik 284050, bersama ahli kumpulan kami, 4 orang lagi ahli kumpulan, iaitu Ahmad Zakwan bin Kamarudin, Muhammad Saiful Adli bin Bakri di Lekchen, dan Mio Salman. Kumpulan kami akan membentangkan tentang dasar hukuman mati. Pengenalan bagi dasar hukuman mati. Pendekatan umum untuk memahami bagaimana sebuah dasar tertakluk, iaitu dengan mengenal pasti tahap atau langkah-langkah seperti penetapan agenda, perumusan dasar dan pembuatan keputusan. Manakala pengenalpastian masalah dan penetapan agenda, perumusan dasar dan pengesahan dasar, meskipun menyebabkan tahap yang sedikit berbeza, namun pada hakikatnya tahap pengesahan agenda yang dinyatakan oleh kerajaan seharusnya dijadikan objek dalam menentukan sama ada suatu dasar itu berguna untuk masyarakat. Sekiranya tidak mendapat sambutan masyarakat, maka dasar itu bolehlah dikatakan sebagai dasar yang gagal. Dasar awam melibatkan pelbagai aspek seperti langkah mengatasi konflik dalam masyarakat, menyusun masyarakat, mengeluarkan perkhidmatan kepada ahli-ahli masyarakat dan mengutip cukai daripada rakyat. Ingat, itu dasar awam adalah lebih cekap, tersebar dan lebih berorganisasi sifatnya. Seterusnya, dasar awam juga boleh berurusan dengan lebih jauh lagi, melibatkan hal ehwal luar negeri, kebajikan tentera, polis, pencukaian, perumahan, keselamatan sosial, kesihatan, peluang-peluang ekonomi dan pembangunan. Desakan dasar. Desakan dasar adalah segala desakan tuntutan paksaan yang dikenakan, yang dibuat ke atas kekitangan awam oleh orang ramai secara rasmi ataupun peribadi, dan juga terhadap sistem politik pentadbiran untuk tindakan segera yang tidak dijalankan dengan berkesan. Ini hanya boleh dilakukan dengan kesedaran rakyat untuk bertindak. Keputusan dasar. Suatu keputusan yang dibuat oleh pegawai awam yang memberi kuasa atau memberi petunjuk dan cara kepada tindakan dasar awam ini, termasuklah segala keputusan untuk mengubah undang-undang, mengeluarkan arahan eksekutif, mengedar peraturan pentadbiran atau mengadakan suatu tafsiran penterjemahan kepada undang-undang yang mesti dipatuhi. Ini termasuk juga segala keputusan biasa. Penyataan dasar suatu penyataan yang formal, yang rasmi, menggariskan dasar awam itu. Kandungan ialah segala akta, ordinan, undang-undang, perintah dan titah, peraturan, pentadbiran dan kaedah yang tertentu. Juga termasuk segala bentuk pernyataan dan ucapan dasar pegawai awam. Pegawai yang tinggi menentukan dasar seperti Ketua Setiausaha Negara yang menggambarkan segala garis panduan, hasrat dan cita-cita kerajaan, cadangan dan matlamat negara untuk dilaksanakan. Bentuk-bentuk penyelesaian dasar. Penyelesaian dasar merupakan dasar peraturan dan ianya pula sebaliknya berbanding dasar substantif. Ia berkaitan cara-cara yang dilakukan oleh pihak kerajaan atau sesiapa yang tersabit dalam pelaksanaan, melakukan atau melaksanakan sesuatu perkara dan juga berkaitan tindakan yang boleh diambil. Hal ini menjelaskan bahawa penyelesaian dasar melibatkan penyediaan undang-undang bagi mencegah perkara-perkara yang bercanggah dengan undang-undang, menentukan proses dan teknik yang boleh digunakan dalam proses program membuat dasar, penumbuhan agensi pentadbir dan juga menyediakan bidang tugas presiden
atau Perdana Menteri, kehakiman dan lain-lain yang berada di bawah kawalan operasinya. Penyelesaian dasar penting dalam menilai kesan-kesan atau akibat substantif kerana ianya melibatkan bagaimana sesuatu perkara boleh dilaksanakan oleh atau sesiapa yang terlibat dalam pelaksanaannya, yang mungkin boleh membantu dalam menentukan apa yang benar-benar telah dilaksanakan atau dihasilkan. Keadaan ini akan mengakibatkan banyak usaha akan dilakukan menggunakan isu prosedur sekiranya bertujuan untuk menangguh atau mengelakkan penerimaan keputusan dasar substantif. Nombor metrik 283765. Saya akan bentangkan dasar hukuman mati. Rasional dasar perundangan mati terhadap hukuman mati. Malaysia adalah antara 50 buah negara yang masih mengekalkan hukuman mati dalam sistem perundangan, manakala 106 negara yang lain tidak memperuntukkan hukuman mati bagi kesalahan dilakukan oleh warga negaranya. Sesetengah orang berpendapat hukuman mati wajar dikekalkan kerana ia adalah salah satu cara untuk mengurangkan kejadian jenayah. Dalam jenayah yang sama ada pandangan yang menyokong pemansuhan hukuman mati adalah lebih rasional atau pandangan kedua yang lebih wajar. Ia pada akhirnya terletak pada apa yang sebenarnya kita mahukan dalam konten sistem keadilan itu. Dalam kebanyakan kes, penjenayah membuat keputusan tentang hasil yang boleh mereka memperolehi dalam jangka waktu yang pendek tanpa memikirkan natijah yang lebih besar. Misalnya, sekiranya mengedar dadah dianggap dia memberi kejayaan kepada mereka, manakala itu yang menjadi keutamaan dalam perbuatan keputusan mereka. Mereka tentu tidak membayangkan akan ditangkap oleh pihak berkuasa dan sebagainya. Sekiranya mereka membayangkan potensi untuk ditahan oleh pihak polis, sudah pasti mereka tidak akan terlibat dalam jenayah. Begitu juga dengan banyak kes pembunuhan yang berlaku, ada penjenayah yang membunuh individu lain kerana dendam, pemansuhan tertentu. Jadi, apabila mereka melakukan jenayah tadi, ia dilakukan atas dasar untuk melunaskan motif mereka dan mereka tidak berfikir apa yang akan berlaku kemudiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan rakan sekalian. Nama saya bin Salman bin Saifuddin, nombor metrik 284020. Saya akan bentangkan berkenaan pelaksanaan dasar hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati di Malaysia, menjalankan hukuman mati melibatkan pesalah bunuh dengan niat, mengedar dadah dalam kuantiti yang ditetapkan, memiliki senjata api. Jika tertuduh didapati bersalah, dia akan dibawa ke 3 mahkamah berkenaan, iaitu mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Jika mahkamah tersebut tertuduh bersalah, dia boleh buat permohonan terhadap yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Raja-Raja, memohon ampun kepada Raja-Raja. Jika tertuduh tidak diberi pengampunan, dia terpaksa menjalankan hukuman mati. Pesalah dibenarkan berjumpa dengan keluarga untuk kali terakhir, tetapi mengikut peraturan penjara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum doktor. Saya Muhammad Saiful Adli bin Bakri, nombor metrik 284149. Di sini saya ingin membentangkan teknik dalam penghasilan alternatif dasar. Ada kalanya hukuman mati tidak berbaloi untuk dikenakan dengan situasi kesalahan yang dilakukan.
Namun mahkamah tiada pilihan lain selain daripada menjatuhkan hukuman mati. Di sinilah aspek kemanusiaan dapat diaplikasikan oleh pihak mahkamah. Bagaimanapun, apabila mahkamah diberi kuasa boleh bicara dalam menjatuhkan hukuman mati kelak, pihak kerajaan juga perlu berbincang dengan pihak kehakiman mengenai kriteria tertentu dalam menentukan sama ada seorang bersalah itu wajar atau tidak dikenakan hukuman mati. Kriteria ini perlu jelas bagi memastikan tiada isu pilih kasih atau ketidakadilan yang bakal menjadi isu kelak. Sebenarnya, dalam memasuk dan menggubal apa jua hukuman dalam undang-undang, terutamanya hukuman mati, kerajaan harus lebih bijak mengatur langkah dalam mendapatkan sokongan rakyat serta alternatif kepada situasi perancangan. Dan apa yang paling penting, kerajaan harus berusaha untuk mendidik rakyat mengenai perihal tersebut terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan penuh boleh dilakukan. Di Malaysia, sehingga kini belum terdapat satu kajian saintifik yang boleh menunjukkan berapa nilai untuk solusi hukuman mati dijalankan. Hukuman mati melibatkan kos yang tinggi berbanding hukuman alternatif, tetapi ia diharap dapat mendatangkan kesedaraan yang hebat untuk menjadi pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu saja. Betul. Terima kasih. Ulasan perbincangan dasar yang menyentuh peruntukan hukuman mati telah berlaku sejak beberapa lama dahulu selari dengan sejarah hukuman itu sendiri. Sehingga hari ini, topik berkisar kepada perkara ini masih menjadi isu, terutamanya berkaitan soal perlu atau tidak hukuman mati, pendermaan organ dari mereka yang menjalani hukuman mati, kaedah hukuman mati yang dijalankan dan sebagainya. Walaupun hukuman mati yang dianggap sebagai ultimate punishment diperuntukkan untuk melawan pelaku jenis berat, kita dapati kejadian seperti pembunuhan masih berlaku. Di Malaysia, hukuman mati secara gantung adalah pilihan pada masa sekarang. Kaedah ini adalah warisan yang dikekalkan sejak pemerintahan British. Berdasarkan kajian, didapati kaedah atau teknik gantung adalah kedua popular di belakang hukuman tembak di kalangan negara yang memperuntukkan hukuman mati di dunia. Pengurusan hukuman gantung yang dijalankan di Malaysia dilihat sebagai satu aktiviti yang hanya dapat dijalankan di Jabatan Penjara Malaysia.